بسم الله الرحمن الرحيم Kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah kurnia, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Maka hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada petang ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu kita berada pada bulan Syawal. Tuan-tuan, dalam bulan Syawal ni banyak ibadah yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita teruskan ketika mana kita melaksanakan ibadah-ibadah itu di dalam bulan Ramadan yang lepas. Maka kita boleh teruskan ibadah-ibadah itu bila mana kita berada di dalam bulan Syawal ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hari ini tuan-tuan kita dalam bulan Syawal ni, sekarang tahun ni tuan-tuan, Syawal tahun ni orang terus letak tiba-tiba raya mengejut dan seumpamanya. Dia sebenarnya sebagaimana saya sebut dengan tuan-tuan pada minggu yang terakhir sebelum kita Syawal. Ingat saya pada hari Khamis terakhir, kemudian hari Isnin itu kita raya. Saya disebut dengan tuan-tuan berkenaan dengan kaedah penetapan anak bulan dan seumpamanya. Dia tuan-tuan sebenarnya tak ada istilah raya terkejut pun. Walaupun orang kita dah gunakan istilah tu raya terkejut, lagu raya yang kata bila tiba hari raya, orang pun tukar juga tiba-tiba hari raya. Jadi netizen kita ni macam-macam istilah yang dia orang buat ni tuan-tuan. Cuma bila mana saya sebutkan juga dengan tuan-tuan, yang pertama bila kita dapat video viral daripada Indo, yang kedua kita dapat video viral daripada orang utara Kedah tu, yang dia tunjuk skrin komputer, ada matahari bergerak, ada bulan bergerak, ada bumi bergerak. Itu yang menjadikan kita makin tak sabar nak raya pun dia, tak sedia nak raya pun dia. Kemudian yang ketiga dia tuan-tuan, sebab dah 2 tahun tak raya, jadi itulah yang menambahkan kekalutan masyarakat kita. Dia tuan-tuan, walaupun istilahnya kita tengok raya tahun ni ada orang yang pagi raya makan Maggi telur mata tuan-tuan. Sebab apa tak sempat sekian-sekian perkara. Macam ada seorang sahabat saya planning dia 1 hari nak puasa di kampung, dapat 1 hari pun jadi kan. Tapi dia sampai kampung hari Ahad tuan-tuan, lepas buka tu baru sampai. Ingat besok Isnin nak puasa 1 hari dekat kampung, rupanya besok raya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dia tak salah kalau kita nak gunakan istilah raya mengejut dan seumpamanya. Cuma jangan sampai kita tersilap daripada segi akidah. Kenapa ada efek daripada segi akidah? Seolah-olah kita macam tidak meletakkan keimanan kita pada qada dan qadar Allah. Sebab yang menetapkan, yang sunnatullahnya, yang menetapkan peredaran bumi, peredaran bulan, peredaran matahari, semua di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan beriman dengan kalender kuda. Ada juga netizen kata apa, selalu kita raya ikut kalender kuda, tahun ni kuda pun tak pakai. Jadi perkara ni yang perlu kita perbetulkan balik tuan-tuan. Kalau kita nak bergurau dengan kawan-kawan raya pengejut, raya terkejut dan seumpamanya, tak ada masalah. Cuma kita betulkan sikit daripada segi akidah kita. Sebab apa? Qada Allah kita tak tahu. Jadi orang kata sama ada bersedia ataupun tidak, itu masing-masing kan. Ada orang kata, alhamdulillah saya hari Jumaat dah beli barang dapur semua. Nak masak ayam rendang, ayam dah ada. Nak barang-barang semua ada. Ada yang kata, saya tak sempat nak buat persediaan. Sebab apa? Bila malam tu umum besok raya, malam tu semua jam tuan-tuan. Masli pun tutup lambat malam tu tuan-tuan. Dekat dengan rumah saya, Taman Cahaya Masai, ada Masli yang dekat Border Lot tu. Jadi saya bila dia umum raya, saya nak pergi ke Bararah lah, sebab kami ada aktiviti solat tasbih. Dekat situ jam, kita pun dah kenapa pula jam. Semalam-semalam okey, dia nak pergi tarawih apa semua, rupanya orang duk bersesak dekat Masli tuan-tuan. Maksudnya kita tengok ada orang yang bersedia, ada orang yang tak bersedia. Dia bergantung pada masing-masing. Cuma dia tuan-tuan, kita ambil iktibar ini, andai kata berlaku kiamat, itu memang kita tak boleh nak cakap apa dah tuan-tuan. Yang sedia-sedia lah.
Yang tak sedia memang tak sedia. Kita tahu tak tuan-tuan bila kiamat tu akan jadi? Wallahu ta'ala alam, kita tak tahu. Cuma dalam hadis Nabi SAW, bila ada seorang Arab Badui datang jumpa dengan Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Bila hari kiamat? Kata Nabi, "Kamu jangan tanya bila kiamat." Kata Nabi, "Apa dia? Kamu buat persediaan untuk berhadapan dengan kiamat." Itu lebih penting. Jadi umpamanya dia beri pengajaran yang besar juga pada kita, tuan-tuan. Dalam kita sibuk nak beraya, kita malam tu saya yakin dan percaya orang dah tak fikir dah. Yang umum tu pakai baju apa, orang dah tak fikir dah. Kalau tahun-tahun sebelum ni orang berteka-teki, penyampai umur besar ni tahun lepas dia pakai baju warna pink, tahun ni agak-agak warna apa. Ada yang buat analisa statistik, tuan-tuan, 2020 baju apa, 2019 dia tengok warna apa belum pakai. Rupanya bila umur, aku dah agak dah baju ni. Dia buat analisa, tuan-tuan, tentang baju tu. Tahun ni orang dah tak fikir baju lah. Semua orang fikir sama ada gaya atau tidak. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya sebutkan tadi, kita supaya percakapan kita, gurauan kita ini dia tidak menjadi penyebab kepada terpesongnya akidah kita. Sebab beriman pada qada dan qadar ia merupakan rukun iman. Maksudnya keimanan kita pada Allah. Betul, kalau kita lihat tuan-tuan, tahun-tahun sebelum ni kita memang akan ikut hisab dan memang bulan tak nampak, tuan-tuan. Tapi tahun ni bulan nampak. Dekat tu, yang pertama dekat Sabah, yang kedua dekat Langkawi. Kalaulah kita tak ikut kepada penetapan pada seluruh negeri-negeri dalam Malaysia ni, tuan-tuan, Johor tak raya, tuan-tuan, hari Isnin. Johor akan raya hari Selasa. Yang raya hari Isnin mana? Kedah dan juga Sabah sahaja. Kalau kita tak ikut penetapan, sebab itu di bawah pihak yang berkuasa, mereka selaraskan. Maksud selaraskan di bawah pemerintahan, satu pemerintahan, maka sebab itu diumumkan. Saya yakin dan percaya ada juga di kalangan kita ni, tuan-tuan, yang dapat WhatsApp gambar slide tu. Kalau tuan-tuan perasan gambar apa, orang tengah buat presentation, dia tulis dekat situ dengan ini keputusan raya adalah pada hari Selasa. Tetapi tuan-tuan tak baca yang dalam kurungan tu dia kata apa? Nanti kena tunggu penyampai umum besar. Sebab apa? Johor tak nampak. Slide tu, presentation tu, Majlis Agama Islam Jabatan Mufti yang buat tu. Dia buat ceramah tak buat dekat mana? Di Pontian tu. Maka Pontian tak nampak. Jadi ini kita kena faham dia punya prosedur dia, tuan-tuan. Kalaulah kita masih lagi menggunakan kaedah yang lama, maksudnya tak diselaraskan semua negeri, memang Sabah dengan Kedah je lah yang lain. Jadi kalau siapa yang kampungnya dekat Kedah boleh turun balik lah malam tu. Sebab apa? Besok je. Kalau yang Sabah boleh terus fly lah malam tu, fly malam tu. Sebab apa? Sebab besok lagi. Jadi ini perkara yang perlu kita perhatikan kembali. Dia tak salah kita nak bergurau, cuma takut-takut kita sedikit terkesan pada keimanan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat, pergerakan anak bulan kita tak boleh kawal, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tok bomoh yang boleh kawal anak bulan, memang asyik raya awal je kita, tuan-tuan. Kita yang kawal anak bulan tu, nampak lah kita baca entah apa macam nampak. Anak bulan kita tak boleh kawal, tuan-tuan. Tetapi persiapan kita menghadapi Ramadan ataupun Syawal itu di bawah kawalan kita boleh buat. Dia tak ada istilahnya wajib pagi raya tu sebelum pergi semayang tu mesti rasa rendang dulu. Mesti makan rendang dulu. Dia tak ada kewajipan begitu. Kalaulah ada kewajipan begitu, tuan-tuan, parah kita. Dia cuma sebutkan sunnahnya. Sebelum keluar pergi solat hari raya itu, iaitu kita kena jamak sikit makanan. Nak bagi tahu apa, hari tersebut kita dah nak berpuasa dah. Dan ada juga orang-orang yang ahli ibadah ni, tuan-tuan, yang mereka memang istiqamah ibadah. Bila tiba-tiba umum raya besok, tuan-tuan, maka umpamanya tak sempat nak merasakan kenikmatan hujung Ramadan. Kan ada orang yang kadang-kadang dia standby ibadah sekian, dia punya istiqamah, dan dia kata apa, okey sikit lagi ni nak khatam ni, malam esok nak buat. Tapi bila tengok, tuan-tuan, malam esok dah tak boleh. Sebab apa? Besok dah masuk Syawal dah. Jadi ada orang yang istiqamahnya begitu. Umpamanya, tuan-tuan, istilah yang digunakan oleh masyarakat kita, tak sempat nak mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan. Dan mungkin wallahu ta'ala alam, kita tak tahu sama ada akan datang kita bertemu kembali dengan Ramadan ataupun sebaliknya.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kita nak menyambung perkongsian kita berkenaan dengan golongan-golongan yang diusir daripada padang mahsyar. Kita nak sebut pada golongan yang ketujuh. 6 golongan ini kita dah sebut sebelum puasa. Kemudian masa bulan Ramadan, bulan puasa, kita berkongsi berkenaan dengan nasihat-nasihat Luqman kepada anak dia. Ada lebih kurang 18 nasihat Luqman kepada anaknya. Dan kemudian masuk bulan Syawal ini, tuan-tuan, kita kembali kepada rujukan kita 10 golongan yang diusir di padang mahsyar. Dan golongan yang ketujuh adalah mereka dihalau dalam keadaan terpotong tangan dan juga kakinya. Siapa mereka ini? Kata pengarang, mereka adalah orang-orang yang mengganggu jiran-jiran. Tuan-tuan muslimin muslimat, jiran di dalam Islam ni, tuan-tuan, yang sebelah kanan jiran, sebelah kiri jiran, depan jiran, belakang pun jiran. Hari ni, tuan-tuan, atas pun ada, bawah pun ada. Betul? Orang yang duduk rumah flat ataupun apartmen tu, atas pun ada, bawah pun ada. Kalau orang yang duduk rumah teres, tuan-tuan, jiran dia, dinding sebelah kanan pun dia berkongsi dengan orang sebelah, dinding sebelah kiri pun berkongsi dengan orang sebelah. Kalau apartmen, tuan-tuan, lantai pun berkongsi dengan orang bawah, atap-atap ni pun berkongsi dengan orang atas. Maksudnya, tuan-tuan, hari ini banyak perkara yang perlu kita perhatikan. Dia dah tak ada istilah rumah aku, aku nak karaoke, aku suka aku. Sebab kalau dah suara tu tak boleh tembus, kita boleh tahan suara kita daripada tembus ke sebelah, tuan-tuan, maka kita boleh buat. Dan kita lihat biasanya begini, kita tak akan orang buat bising, tapi kadang-kadang kita yang buat bising. Ini perkara yang perlu kita perhatikan balik kehidupan berjiran. Sebab kita tak nak termasuk dalam golongan yang ketujuh yang diusir daripada padang mahsyar dalam keadaan tangan dan kakinya terpotong. Siapa mereka ini? Adalah mereka yang mengganggu jiran. Tuan-tuan, ada dalam satu perbahasan dalam kitab 70 dosa-dosa besar, cerita tentang apa? Orang yang berzina dengan isteri jiran. Maka ini termasuk dalam himpunan dosa-dosa besar. Sebab apa? Jiran ni, tuan-tuan, adalah antara orang yang sepatutnya kita percaya. Maksudnya kita percaya sebab apa? Orang yang sepatutnya kita buat baik dengan dia, dia pun buat baik dengan kita. Sebab apa? Andai kata contoh berlaku kecemasan, yang paling hampir dengan kita siapa? Jiran. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau kita nak nilai diri kita ni baik ataupun tidak, maka tanya dengan jiran. Kalau nak kita ini nak tahu diri kita ni baik ataupun tidak, tanya dengan jiran sebelah. Sebab tu tidak akan merasa aman seseorang itu apabila dia berada dengan jiran yang tidak memberi keamanan pada diri. Maksudnya, tuan-tuan, jiran ni, kita sebagai jiran kena menunaikan hak pada jiran kita ini. Orang sebelah kita pun kena menunaikan hak pada diri kita ini. Sebab tu, tuan-tuan, jiran ni dia ada 3 kategori. Dalam perbahasan 70 himpunan dosa besar ada 3 kategori. Yang pertama, apa hak dia? Yang pertama, hak sebagai saudara. Yang kedua, hak sebagai muslim. Yang ketiga, hak sebagai jiran. Ini golongan pertama. Kenapa ada hak sebagai saudara? Sebab mungkin mak kita yang duduk sebelah rumah. Kan ada istilah hari ni kan, yang duduk sebelah rumah ni siapa? Mak dia. Yang duduk sebelah rumah ni siapa? Kakak dia. Yang duduk sebelah rumah siapa? Adik dia. Maka hak yang pertama, hak sebagai saudara dia, iaitu adik-beradik dia, ahli keluarga dia. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, sebagai saudara se-Islam, sama-sama muslim, perlu tunaikan hak. Dan yang ketiga adalah hak hidup berjiran. Walaupun kadang-kadang kakak duduk sebelah rumah, walaupun kadang-kadang adik duduk sebelah rumah, kadang-kadang ada tak isu-isu konflik-konflik pun sikit-sikit pun ada juga. Maka ini perlu tunaikan hak dia. Ini golongan jiran yang pertama. Golongan jiran yang kedua, tuan-tuan, ada 2 hak. Hak yang pertama apa dia? Sebagai saudara sesama muslim. Mungkin kita pun tak pernah kenal siapa orang sebelah rumah kita ni. Sebab apa? Kita asal orang Johor. Orang sebelah rumah ni asal daripada utara Kedah sana. Dia berhijrah ke Pasir Gudang ni, tuan-tuan muslimin muslimat, untuk bekerja, maka dia pun duduk sebelah rumah kita. Sama ada dia menyewa ke, beli ke, tak ada masalah. Itu tak timbul isu, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni, kalau orang sebelah ni menyewa, dia buat cara macam orang tu menyewa rumah dia. Padahal bukan sewa rumah dia pun, sewa rumah orang sebelah. Tapi istilah dia kata apa? Alam kau penyewa je, agak-agak lah penyewa, buat gaya penyewa lah. Itu tak timbul isu, tuan-tuan. Jiran dia tak pernah tanya sama ada dia menyewa ataupun rumah sendiri. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah hak sesama jiran.
Dan golongan yang ketiga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, siapa dia? Iaitu hak yang perlu kita tunaikan, hak sesama jiran walaupun dia bukan Islam. Dalam Islam tuan-tuan, ini diletakkan juga sebagai hak. Walaupun dia bukan Islam, tetapi ada hak yang perlu kita tunaikan pada dia. Kerana apa? Kerana dia adalah jiran kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa isu seputar yang akan berlaku dalam bulan Syawal ni. Bila kita sebut tentang jiran ni, ada beberapa isu yang akan timbul dalam bulan Syawal, khusus dalam bulan Syawal ni tuan-tuan. Yang pertama, iaitu bila mana suasana bising. Maksud suasana bising ni apa? Kita kena sedar bahawa barangkali jiran kita ini ada anak kecil. Dan barangkali kita yang ada anak kecil, maka jiran sebelah ni kena sedar. Nak main mercun tu tak salah tuan-tuan. Tak salah kita sebut secara umum lah. Kalau tuan-tuan kena tahan dengan pengat puasa tu, sendiri-sendiri tanggung lah. Jangan tuan-tuan kata, tak, ustaz sebut itu tak salah. Parah pula saya kena panggil. Jadi ceritanya ini tuan-tuan, hak yang pertama ni tentang buat bising, sama ada mercun ke, ataupun tuan-tuan nak berbual dengan ahli keluarga ke, sampai lah dah lama tak jumpa dengan adik-beradik, kadang tidur sampai lewat malam. Kadang-kadang ialah malam raya tu, malam apa raya yang tak dijangka hari besok, yang kadang tidur sampai pukul 5 sebab apa? Sebab duk masak sekian-sekian perkara. Maka jagalah sama hak sebelah tu. Barangkali dia baru balik bekerja tuan-tuan. Saya pernah datang satu soalan pada saya. Dia bekerja Singapura tuan-tuan. Bila orang kerja Singapura ni, dia keluar rumah daripada rumahnya kalau tak Haji Kudang, pukul berapa dia keluar rumah tuan-tuan? Ada yang keluar rumah pukul 4 pagi, ada yang 4:30 pagi. Yang saya tahulah paling-paling lewat 4:30 tu. Sebab apa? Sebab dia akan melalui perjalanan yang panjang tu, dekat imigresen dan seumpamanya. Sekarang ni tuan-tuan, sempadan border dah dibuka, maka ada peluang untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja ini. Maka kita kena faham. Dan kemudian dia balik pun kadang lewat malam tuan-tuan. Jadi dia perlukan waktu lihat. Ini kita faham masing-masing punya. Kita faham diri kita, kita faham orang sebelah. Maksudnya paling tidak pun tuan-tuan, kita menghargai dia, kita beri penghormatan pada dia. Pesan pada anak-anak, pesan ahli keluarga, jangan bising sangat. Pakcik sebelah tu kan pukul 4 pagi nanti dia nak bangun, nak pergi kerja. Kita pun kadang-kadang tersadar tuan-tuan, bangun pukul 4 pagi sebab apa? Sebab orang sebelah, dengar orang sebelah tu siap-siap. Maka kita pun boleh bangun pagi juga. Maka kelebihan juga untuk kita. Ini perkara pertama tuan-tuan. Jadi kena perhatikan betul-betul supaya tak timbul nanti isu berkenaan dengan urusan-urusan ini. Dan kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama bising dan ini, yang kedua orang yang buat open house ataupun rumah terbuka. Saya pun dapat soalan ni, saya pun kadang macam ada nak tolong jawab isu-isu masyarakat kita ni tuan-tuan. Nak buat open house, rumah terbuka dia tak salah. Cuma bila ada open house ni tuan-tuan, kita sebagai tuan rumah dan kita ataupun kita sebagai jiran sebelah orang yang buat open house ni, kita kena faham ini adalah bulan Syawal. Biasanya dia berlaku dalam bulan Syawal je tuan-tuan. Maka kita sebagai jiran pun boleh bertoleransi, kita sebagai tuan rumah pun kena toleransi. Jangan kita buat open house tinggal sebelah pun kita tak jemput. Malah nak jemput dia, hari tu dia buat pasal dengan itu, biar dia tengok dia. Dapat dia bawa asap sate pun cukup kan. Kita timbul isu macam tu pun nak tuan-tuan. Maka kita jaga toleransi. Biasanya dalam isu-isu apa tuan-tuan? Yang pertama, bak parking kereta. Ini kita kena faham. Maksud bak parking kereta ni, kita tahu tetamu kita akan datang, mungkin ramai kawan-kawan dan seumpamanya. Maka kita minta izin dengan tuan rumah sebelah. Awak ada nak keluar mana-mana tak hari ni, malam ni? Sebab saya nak buat ni open house ni, ikut ada sahabat-sahabat saya nak tumpang parking depan rumah boleh? Minta izin je siap. Dan baru ni ada isu viral tuan-tuan dekat mana? Dekat taman saya tu. Termasuk dalam grup. Ni kereta siapa ni? Tuan rumah dah banyak kali duk pusing-pusing nak jumpa. Ni masa Ramadan lagi tuan-tuan. Nak masuk rumah tak boleh masuk orang. Sebab apa? Memang betul-betul depan parking, depan parkir tu di blok mana. Ni antara isu. Kalau mungkin kita tegur, nanti orang tu kata tak boleh beli buang. Bukan tak boleh beli buang, boleh. Cumanya berpada-padalah dalam bab itu tadi, supaya apa? Tidak menimbulkan. Dalam kita nak mencari ibadah, nak melaksanakan ibadah dalam bulan Syawal ini tuan-tuan, kita nak jemput orang datang ziarah rumah kita, tapi kadang-kadang dalam masa yang sama kita tak sedar, kita melakukan kemungkaran-kemungkaran yang tidak sepatutnya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ini.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara seputar isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam satu hadis riwayat Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas daripada bapanya, daripada datuknya, yang telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya 4 perkara daripada tanda kebahagiaan ialah perempuan yang solehah, tempat tinggal yang lapang dan jiran yang baik, serta memiliki kenderaan yang selesa. Dan 4 tanda daripada keburukan, yakni kesusahan atau derita, ialah memiliki jiran yang jahat, isteri yang tidak baik, serta tempat tinggal yang sempit dan kenderaan yang buruk. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, memiliki jiran yang baik juga adalah satu kenikmatan, tuan-tuan. Dia bila nak memiliki jiran yang baik, saya pernah ada sahabat-sahabat dia berkongsi lah, orang yang nak beli rumah ni, tuan-tuan, dia juga akan melihat kepada kejiranan. Ada juga di kalangan kita ni, tuan-tuan, dalam dia buat timbang tara nak beli rumah ini, bukan hanya melihat pada kosting rumah, harga rumah, ataupun bentuk, ataupun keluasan sahaja, maka dia akan juga lihat daripada segi kejiranan. Maksud kejiranan ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dia nak tengok siapa sebelah rumah ni. Bukan dia nak tengok orang ni kaya ke tidak, tidak. Dia nak tengok, dia kalau hidup berjiran ni, tuan-tuan, dia tak kisah kaya ataupun tak berapa nak kaya. Cuma nak dilihat daripada segi apa, tuan-tuan? Akhlak. Bila akhlak ni toleransi, toleransi ni kehidupan seharian dia. Maka itu yang dia nak tengok ni. Sama ada dia boleh beri manfaat, sama ataupun orang tu boleh mendatangkan mudarat. Ini antara perkara yang perlu diperhatikan. Saya berbual dengan sahabat-sahabat saya yang agensi hartanah ni, tuan-tuan, ejen-ejen hartanah ni, property agent. Maka dia sebutkan juga, dia berkongsi dengan saya, memang ada di kalangan buyer ni, pembeli ni, yang dia akan buat penilaian pula daripada segi kejiranan tadi. Contoh, kalau orang sebelah rumahnya bukan Islam, tak ada masalah, yang pertama. Kedua, cuma kalau nak contoh, mungkin dia ada bela anjing dan seumpamanya, maka mungkin orang kita, orang Melayu kita ni, tuan-tuan, orang Islam ni akan buat penilaian yang lain pula. Sebab apa? Nak mendapatkan kejiranan yang baik ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila kita lihat dalam Islam ni, apa maksud jiran dalam Islam ni? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibil bil jambi. Maksudnya, sembahlah Allah, janganlah kamu mensyirikkannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat kamu, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang berhubung dekat ataupun jauh, dan rakan-rakan dan juga teman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal jari dzil qurba, iaitu jiran yang ada pertalian darah dengan kita. Mungkin mak kita, mungkin adik-beradik kita, ataupun wal jari dzil junubi, disebutkan iaitu lawan kepada yang sebelumnya, iaitu jiran yang tak memiliki hubungan darah, yang tak memiliki hubungan keturunan. Ini yang saya sebut tadi, kategori 3 kategori jiran. Yang pertama, saudara kita sendiri, adik-beradik ataupun mak dan seumpamanya. Yang kedua, yang tak ada pertalian darah. Dan yang ketiga adalah yang tidak sama ataupun tidak, yang berlainan daripada segi agama. Semuanya adalah jiran. Dia tidak ada istilah kalau ini bukan ahli keluarga kita, maka kita tak beri bantuan dan seumpamanya. Tuan-tuan, satu tragedi yang berlaku pada seorang sahabat saya, seingat saya, di rumah mertuanya di Perak. Waktu tu, tuan-tuan, berlaku ni lintas pintas. Dia punya ilatif tu meletup, terbakar. Dan waktu tu, tuan-tuan muslimin muslimat, yang terfikir dekat otak dia benda tu, apa tu, pemadam api. Yang kalau dijual yang kecil tu, yang serbuk kan, dia terfikir begitu je. Jadi dia berlari sepanjang lorong kejiranan rumah mertua tu, tuan-tuan. Dia berlari, dia menjerit, tolong siapa yang ada ni alat pemadam api tu. Maka ada seorang jiran yang hulurkan dan dapat selamatkan rumah tu. Jadi waktu tu dia perlu tanya, siapa jiran-jiran saya yang Muslim yang ada ni? Tak ada lagi.
Siapa jiran-jiran yang adik-beradik saya? Mana rumah adik-beradik saya? Tak. Maka datang dalam keadaan mudarat tadi ni tuan-tuan, maka jiranlah antara yang paling hampir dengan kita. Andai kata kita rumah dekat mana, dekat Perak, kita pun tahu adik kita ada telefon, tolong hantar. Adik tu kat mana? Kat Negeri Sembilan. Tak settle. Daripada Negeri Sembilan nak pergi ke Perak tu tuan-tuan, berapa lama tu? Rumah dah hantar, rumah setakat hantar, habis dah pun belum tentu sampai lagi. Sebab tu kita kena faham konsep berjiran dalam Islam ni tuan-tuan, dia titik beratkan tentang hablum minan nas, iaitu perhubungan kita sesama manusia. Sebab itu tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya mengajak pada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihatlah Islam meletakkan satu modul yang sangat cantik tuan-tuan. Modul yang lengkap serba-serbi dalam kehidupan seharian kita. Untuk apa dia? Untuk menjadikan kita Muslim yang sejati. Dan ada ketikanya juga tuan-tuan, orang yang bukan Islam, dia melihat akhlak jiran dia yang Muslim. Maksud melihat akhlak jiran dia yang Muslim apa dia? Kata orang Islam tapi akhlak perangai teruk sangat. Contoh, maka kita di situ tuan-tuan secara tidak langsung kita menunjukkan kepribadian Muslim, kepribadian Islam yang sebenar kepada orang yang bukan Islam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita baru 10 hari dalam bulan Syawal. Saya pun nak ingatkan diri saya tuan-tuan, kita masih ada 6 hari. Untuk apa dia? Kita ambil peluang berpuasa dalam bulan Syawal. Bila kita dah selesai 30 hari Ramadan, tambah 6 hari dalam bulan Syawal, maka insya-Allah Allah beri ganjaran pada kita seumpamanya berpuasa selama 1 tahun. Walaupun pagi tadi ada jemaah cakap saya, dia Ustaz, minta maaf Ustaz, pagi ni tak dapat nak ajak ngetek, saya puasa. Saya bagi tahu dengan dia, Haji alhamdulillah dah start, saya belum start lagi. Jadi tuan-tuan, dia kata pun memang cabaran lah. Kita nak puasa dalam bulan Syawal ni tuan-tuan, sebenarnya cabaran dia besar, bukan sikit-sikit. Kita baru nak puasa, kawan tu kata, jom aku nak belanja kau hari ni. Memang pandai di bawah lain ni. Time kita puasa lah, time tu baru dia nak belanja tuan-tuan. Maka mudah-mudahan kita masih ada lebih kurang 20 hari lagi tuan-tuan, untuk kita ambil kesempatan untuk kita selesaikan puasa 6 dalam bulan Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. صدق الله العظيم.